Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan cuba menerangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan keceronan, iaitu norma dan persamaan norma. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video pembelajaran AdMath daripada saya. Kita mulakan selepas ini. Norma merupakan satu garis lurus yang melalui satu titik di atas lengkung di mana ia berserenjang dengan garis tangen yang menyentuh lengkung pada titik tadi. Saya tunjukkan di sini. Sekiranya ini merupakan satu graf Y, asalan, X dan satu lengkung iaitu yang mempunyai persamaan Y dalam sebutan X. Maka, pada titik ini, garis lurus yang menyentuh lengkung pada titik ini adalah tangen. Sementara, satu garis lurus yang melalui titik sentuhan tangen dan berserenjang dengan garis tangen, iaitu garis ini berserenjang dengan tangen, ini adalah garis norma. Boleh kan? Oleh kerana garis tangen dan garis norma adalah berserenjang, maka hasil darab keceronan-keceronan bagi tangen dan norma adalah negatif 1, iaitu keceronan M bagi tangen darab dengan keceronan M bagi norma adalah negatif 1. Oleh sebab itu, apabila kita bawakan keceronan tangen ke sebelah sini, maka kita akan dapati keceronan norma samalah negatif 1 per keceronan tangen. Untuk mendapatkan keceronan norma adalah lebih mudah kalau kita dapatkan dahulu keceronan tangen. Saya akan tunjukkan selepas ini. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan satu kaedah bagaimana untuk mendapatkan nilai keceronan norma pada satu titik di atas lengkung. Iaitu, sebagai contoh, carikan keceronan norma kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 pada titik 4 negatif 1. Adalah lebih mudah sekiranya anda mendapatkan terlebih dahulu nilai keceronan tangen. Untuk mendapatkan nilai keceronan tangen, anda perlu terlebih dahulu mendapatkan fungsi keceronan tangen. Dan fungsi keceronan tangen diperolehi dengan membezakan persamaan lengkung itu. Kita lakukan di sini. Iaitu persamaan lengkung itu adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 7. Kita bezakan persamaan dy per dx untuk kita dapatkan fungsi keceronan tangen. Maka kita dapat 2X tolak 6. Sekarang kita sudah perolehi fungsi keceronan tangen. Untuk mendapatkan nilai keceronan tangen, kita masukkan koordinat X ke dalam fungsi keceronan tangen. Jadi, bila X sama dengan, iaitu 4, maka dy per dx
samalah dengan 2 pemboleh ubah X kita gantikan dengan 4 tolak 6. Kita dapat sebagai 2. 2 merupakan kecerunan tangen. Oleh sebab itu, telah kita tahu bahawa kecerunan norma adalah negatif 1 per kecerunan tangen, iaitu 2. Mudah kan? Sekarang saya berikan satu contoh soalan bagaimana untuk mendapatkan koordinat satu titik di atas lengkung di mana nilai kecerunan norma pada titik itu diberikan. Iaitu, carikan koordinat bagi titik pada lengkung Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2 di mana kecerunan norma pada titik itu adalah negatif 1/4. Perkara yang pertama yang perlu anda lakukan adalah dengan mendapatkan terlebih dahulu fungsi kecerunan tangen. Dan fungsi kecerunan tangen seperti mana yang telah anda ketahui diperolehi dengan membezakan persamaan lengkung itu. Maka lengkung itu adalah Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Anda boleh bezakan Y dengan menggunakan kaedah pembezaan fungsi gubahan. Tetapi bagi saya, ia adalah lebih mudah dengan anda mengembangkan ungkapan ini, iaitu ia menjadi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Dan seterusnya kita bezakan dy per dx untuk kita dapatkan fungsi kecerunan tangen. Iaitu ia menjadi 2X tolak 4. Seterusnya kita biarkan di sini dan kita masukkan pernyataan iaitu kecerunan norma. Kecerunan norma adalah negatif 1/4. Dan kita tahu bahawa kecerunan norma adalah negatif 1 per kecerunan tangen, iaitu dy per dx. Samalah dengan negatif 1/4. Kita masukkan negatif dengan negatif terlebih dahulu dan dy per dx iaitu fungsi kecerunan tangen kita gantikan dengan 2x tolak 4. Maka ia menjadi 1 per 2x tolak 4 samalah dengan 1/4. Kita darab bersilang, maka saya selesaikan di sini. Ia menjadi 2x tolak 4 sama dengan 4. Maka 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Boleh kan? Maka koordinat X bagi titik di mana garis norma tadi melaluinya telah kita perolehi. Yang dikatakan koordinat-koordinat adalah pasangan titik X dan Y. Koordinat X telah kita perolehi dan kita gantikan X sama dengan 4 ke dalam persamaan lengkung untuk mendapatkan nilai Y. Maka kita dapati bila X sama dengan 4, Y samalah dengan, iaitu X adalah 4 tolak 2 kuasa 2. Maka kita dapati nilainya adalah 4.
Oleh sebab itu, titik di mana norma melalui lengkung itu adalah 4, 4. Boleh kan? Sekarang saya akan tunjukkan kaedah bagaimana untuk mendapatkan persamaan norma kepada suatu lengkung. Seperti juga persamaan tangen, persamaan norma juga diungkapkan dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c, di mana m adalah kecerunan norma dan c adalah pintasan Y bagi garis norma itu. Untuk mendapatkan persamaan norma, anda perlu ada dua perkara, iaitu yang pertama, anda perlu ada kecerunan norma dan yang kedua, titik di mana garis norma itu menyilangi lengkung. Pada soalan ini, titik di mana garis norma menyilangi lengkung telah diberikan. Anda hanya perlu mencari kecerunan norma. Kaedah untuk mendapatkan kecerunan norma telah saya tunjukkan pada awal video tadi. Kita lakukan sekarang dengan mencari kecerunan tangen terlebih dahulu. Maka kita bermula dengan persamaan lengkung Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 1. Kita bezakan persamaan ini untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangen. Sebelum itu, anda perlu pastikan sebutan-sebutan yang terdapat dalam ungkapan pada persamaan ini mestilah dalam bentuk indeks. Saya tukarkan dulu sebutannya kepada bentuk indeks. Ia menjadi 1 per 2 X kuasa 2 tambah 1. Seterusnya saya bezakan untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangen, iaitu dy per dx samalah dengan x. Setelah kita mendapat fungsi kecerunan tangen, kita dapatkan nilai kecerunan tangen, iaitu dengan memasukkan koordinat x ke dalam fungsi kecerunan tangen. Maka, bila x sama dengan 2, kita dapati dy per dx adalah juga 2. Ini bermaksud pada titik 2, 3, kecerunan tangen pada lengkung itu adalah 2. Seterusnya, kita carikan kecerunan norma, iaitu kita dapati kecerunan norma adalah negatif 1 per kecerunan tangen dan kecerunan tangen adalah 2. Maka kita dapat kecerunan norma. Seterusnya, kita bentukkan persamaan norma, iaitu dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c, di mana m adalah kecerunan norma. Maka saya lakukan di sini, kita dapati persamaan norma adalah Y sama dengan kecerunan norma negatif 1 per 2 X tambah C. Nilai C ditentukan dengan memasukkan koordinat X dan Y ke dalam persamaan norma yang kita bentukkan tadi. Maka, kita ambil, iaitu bila X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Dan kita gantikan X sama dengan 2, Y sama dengan 3.
ke dalam persamaan tangen yang kita bentukkan. Maka ia menjadi Y adalah 3 sama dengan negatif 1/2, X adalah 2 tambah C. Negatif 1/2 darab 2 jadi negatif 1 dan negatif 1 dibawa ke sini jadi tambah 1, maka C adalah 4. Oleh sebab itu, persamaan tangen adalah Y sama dengan negatif 1/2 X positif 4. Mudah kan? Saya sudah menerangkan tentang norma dan persamaan norma. Untuk video yang akan datang, insya-Allah saya akan cuba terangkan berkaitan dengan titik pegung ataupun juga dikenali sebagai titik penukaran atau titik pemusingan berserta masalah maksimum dan minimum. Sebelum saya undurkan diri, saya ulangi kata-kata saya, iaitu yang berusaha akan mencipta kejayaan, yang bermalas-malasan sahaja akan mencipta pelbagai alasan. Sekian daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.